Agenda progresif Kementerian Pembangunan Kerajaan Tempatan KPKT untuk memperkasakan rakyat. Jadi pada pagi ini tak lain tak bukan, kita bawakan menterinya hari ini iaitu Yang Berhormat Tuan Ngah Koming selaku Menteri Pembangunan Kerajaan Tempatan KPKT untuk bercakap berkenaan agenda progresif KPKT. YB, selamat pagi. Selamat pagi. Banyak senyum hari ini ya. Terima kasih. Ada berita baik kita ni. Saudara-saudari pengacara yang budiman. Kita boleh beli dapat beli rumah harga diskaun hari ini. Ya. YB ada 5 agenda ni. Agenda pertama memperkasa peniaga kecil melalui MyKios. Agenda kedua memboleh daya golongan yang tidak berpendapatan tetap untuk memiliki rumah pertama dengan jaminan SJKP. Ketiga, membantu golongan berpendapatan rendah untuk memiliki rumah. Keempat, ini berkaitan dengan perniagaan, melancarkan urusan perniagaan. Yang kelima adalah berkaitan dengan electrical vehicle ataupun kenderaan elektrik. Mungkin boleh YB boleh berikan sedikit gambaran tentang kelima-lima agenda ini di bawah KPKT. Okey, terima kasih kepada pengacara. Dan juga selamat Malaysia Madani. Salam Malaysia Madani saya ucapkan kepada semua penonton yang dihormati. Selaras dengan agenda ekonomi madani yang dilancarkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang bersifat progresif, reformis dan mesra rakyat. Di mana KPKT dengan segera telah pun memperkenalkan 5 langkah utama dalam tahun ini juga. Yang pertama, agenda pertama adalah mencipta peluang memperkasakan peniaga-peniaga kecil, sukacita dimaklumkan. Di mana KPKT hari ini telah pun memperkenalkan the first green kiosk dalam negara ini. KPKT tahun ini telah membelanjakan 50 juta untuk memperkenalkan 3,073 kios yang bersifat 3S. Apa itu 3S? Selamat, seragam, selesa. Untuk dipakai guna bertenaga solar supaya peniaga-peniaga dapat menggunakan MyKios ini tanpa membayar bil elektrik. Dan di mana kita juga memberikan suntikan modal di mana peniaga MyKios yang masuk dia diberikan pengecualian 6 bulan tanpa sewa. Tak payah bayar sewa untuk 6 bulan pertama. Bagi peniaga-peniaga tepi jalan yang tanpa lesen kini dihalalkan. Mereka duduk dalam MyKios yang selamat, seragam dan selesa. Malahan selepas 6 bulan mereka hanya bayar sewa maksimum tidak melebihi RM10 satu hari. Dan keseluruhannya 3,000 MyKios telah pun diperkenalkan. Kita jangkakan di mana satu kios dapat mencipta pendapatan 3,000. Bermaksud satu bulan lebih 9 juta. Satu tahun 108 juta pendapatan akan diperolehi oleh peniaga-peniaga warung-warung kecil. Maka ini terbukti Kerajaan Malaysia Madani kita sentiasa committed untuk menjaga, membela nasib rakyat. Termasuk warung-warung kecil, peniaga-peniaga mikrokredit dan lain-lain. Agenda kedua di mana kita dapat lihat, tadi yang saya katakan, selain daripada mencipta peluang untuk peniaga-peniaga kecil, agenda kedua adalah kita untuk membantu golongan yang berpendapatan tidak tetap seperti pengusaha ekonomi gig, pemandu Grab untuk memiliki rumah. Maka selaras dengan falsafah pimpinan manusiawi di bawah agenda ekonomi madani, maka kerajaan telah memperuntukkan 5 bilion untuk berikan jaminan beli rumah. Siapa-siapa yang beli rumah tak dapat pinjaman dari bank, kerajaan bagi pinjaman 5 bilion ringgit. Bukan 100%, sampai 120%. Termasuk fee guaman, duit untuk beli sedikit perabot, semua di bawah jaminan kerajaan. Di mana ini adalah skim SJKP, skim jaminan kredit perumahan. Dan ini telah pun diperkenalkan dengan kadar segera. Malahan, hari ini ada juga berita baik untuk disampaikan. KPKT sedang berbincang dengan Kementerian Kewangan supaya kita sedang cadangkan untuk wujudkan tabung perumahan negara, National Housing Fund. Bermaksud dengan selaras dengan slogan kita, rumahku, syurgaku, rumah kita, komuniti kita. Maka siapa keluarga Malaysia yang tidak memiliki rumah, yang ingin beli rumah pertama, KPKT melalui Jabatan Perumahan Negara akan mencadangkan kepada Kementerian Kewangan supaya pengacara yang beli rumah pertama, wang deposit tu pertama diberi oleh kerajaan. Saya bayang cadangkan di mana satu keluarga, anaknya baru lepasan universiti,
nak beli rumah pertama tak ada first 10%. Itu first 10% RM330,000. Dia beli rumah mampu milik RM300,000. First 10% kerajaan untuk sumbangkan. Maka setiap keluarga, supaya kita dapat mencapai setiap keluarga Malaysia memiliki tempat berteduh yang selamat, selesa dan berdaya huni. Ini adalah antara inisiatif selaras dengan ekonomi madani, penubuhan tabung perumahan negara. Selain daripada itu, untuk membantu rakyat memiliki rumah, sukacita juga saya maklumkan, tahun ini sampai 2025, siapa-siapa yang beri rumah pertama di bawah harga RM500,000, di mana kerajaan akan memberikan pengecualian duty stamp sebanyak 100%, percuma. Bagi mereka yang beri rumah di bawah harga RM500,000, stamp duty exempted. Bagi mereka yang beri rumah RM500,000 sampai RM1 juta, stamp duty discount 75%, lebih dari Jaya Jasko. Ini adalah antara inisiatif dan menunjukkan komitmen kerajaan untuk membantu rakyat memiliki rumah sendiri. Inilah antara agenda yang kedua. Agenda ketiga, KPKT sedang berusaha dengan menggambling semua tenaga untuk mencapai pembinaan sasaran rumah mampu milik sebanyak 500,000 unit. Dan setakat ini, we are on the right track. Di mana rumah mampu milik ini, saya bagi contoh, kita ada SPMB, Syarikat Perumahan Negara Berhad. Di bawah inisiatif SPMB, kita bina rumah mesra rakyat. Sukacita dimaklumkan di mana kita telah mencapai sasaran 2 tahun lebih awal daripada rancangan yang ditetapkan di bawah rancangan Malaysia yang ke-12. Bermaksud di bawah rumah mesra rakyat, siapa-siapa ada tanah kampung, kerajaan bantu dia bina rumah. Kos RM70,000. Rakyat bayar RM50,000 saja. Dengan kata lain, setiap rumah mesra rakyat, kerajaan bagi subsidi RM20,000. Ini adalah tawaran istimewa. Dan rumah itu boleh siap dengan memakai modula pembinaan sistem baru. Rumah boleh siap dalam 3 bulan. 3 bulan 90 hari, rumah baru akan siap. Oleh kerana itu, di bawah rancangan Malaysia yang ke-12, kita telah tetapkan untuk bina 15,000 rumah mesra rakyat RMR. Hari ini kita telah pun mencapai sasaran 2 tahun lebih awal. Dan kita jangka multiplier effect itu berbilion ringgit untuk membantu rakyat mendapat rumah yang selesa, selamat dan berdaya huni. Selain daripada itu, kita juga ada agenda untuk pastikan. Agenda ketiga, Rumahku Syurgaku. Kita di bawah SPMB, kita di bawah PPR. PPR adalah satu lagi program perumahan rakyat. Satu inisiatif yang cukup memberi manfaat yang cukup besar kepada rakyat. Di mana setiap rumah PPR, kerajaan menanggung kos lebih kurang RM250,000. Tapi rakyat hanya bayar RM45,000 saja. Bermaksud setiap rumah, kerajaan berikan subsidi RM200,000 untuk sebuah rumah. Malahan, jika bagi mereka yang tak mampu bayar, jangan risau. Kita ada rent to own, di mana ada skim untuk sewa. Mereka cuma dikehendaki membayar sewa bulanan 300 satu bulan sahaja. Lebih murah daripada bayaran untuk ansuran kereta. Rumah RM300,000 saja, 300 sebulan. Kita berikan dia tempoh sehingga 25 tahun supaya dia dapat memiliki rumah sendiri. Ini di mana kita tahu, pertama, kita mencipta peluang untuk peniaga-peniaga kecil dengan MyKios. Yang kedua, kita buatkan skim jaminan kredit perumahan. Untuk mereka yang tak dapat pinjaman bank, kerajaan akan jamin. Ketiga, kita bina rumah mampu milik, rumah mesra rakyat untuk pastikan subsidi yang besar diberikan untuk memastikan rakyat di berpendapatan rendah, B40, M40 dapat rumah sendiri. Selain daripada itu, cadangan penubuhan tabung perumahan negara akan membantu rakyat membayar deposit untuk beri rumah. Ini tak pernah berlaku di mana-mana negara. Ini antara sebab itu selaras dengan falsafah Malaysia Madani. Kita bukan saja berdaya saing, berdaya cipta dan juga perlu juga pastikan rumah berdaya huni. Selain daripada itu, di bawah model ekonomi madani,
Malaysia hendak bangkit semula menjadi harimau Melaya yang mengguam jaguh di Asia. Maka KPKT kena pastikan kita ada garis panduan baru untuk pastikan the ease of doing business. Kita nak Malaysia menjadi antara 12 negara yang mempunyai indeks paling bersaing, berdaya saing antara yang paling disegami dan juga disenangi oleh pelabur-pelabur asing. Maka KPKT sedang memperhalusi langkah-langkah untuk memperbaharui garis panduan One Stop Center OSC 3.0 Plus. Bermaksud, dulu nak buat projek, kelulusan mengambil masa yang sangat panjang, sampai 300 hari. Sekarang di bawah model baru, kita nak kurangkan dari 300 hari menjadi 100 hari. YB, kalau kita dapat tadi kita cerita berkenaan dengan inisiatif yang dibawa oleh KPKT untuk sektor perumahan. Kita nak sentuh sedikit secara ringkas juga YB berkenaan dengan EV. Tadi Dato' Ahmad Muslan menyentuh berkenaan dengan Elon Musk kan, Tesla dan sebagainya. Jadi saya rasa kesinambungannya elok kalau boleh Dato' dari KPKT sendiri. Memang. Ini adalah antara agenda kelima di mana KPKT sedang sediakan garis panduan untuk pengecasan kereta-kereta berelektrik, iaitu bersumber tenaga baru. Dia bukan saja kereta elektrik. Mungkin masa depan ada kereta gas nitrogen. Ini kesemuanya garis panduan KPKT sedang bekerjasama dengan Plan Malaysia dan Jabatan Bomba dan Penyelamat untuk pastikan di mana semua bangunan yang bakal dibina pada masa akan datang akan mempunyai stesen mengecaj kereta-kereta EV. Dan kita sasarkan supaya stesen charge kereta EV akan mencapai sasaran 10,000 stesen charge kereta menjelang tahun 2025. Saya percaya dengan 5 langkah yang telah pun digariskan oleh KPKT, ia akan dapat membantu rakyat, khususnya isu-isu perumahan, penjajah kecil, mikrokredit. Kesemua ini adalah isu-isu yang dekat di hati rakyat dan sentiasa mendapat perhatian khusus oleh Kementerian KPKT. Itu dia antara orang kata sedikit latar belakang tentang 5 agenda di bawah KPKT dalam KPKT memperkasakan rakyat. Terima kasih banyak-banyak kepada YB Tuan Ngah Koming, Menteri Pembangunan Kerajaan Tempatan KPKT, kerana sudi bersama dengan kita pada hari ini dalam memperjelaskan tentang agenda-agenda di bawah KPKT dalam memperkasakan rakyat. Dan kita terus sahaja